أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Cahayanya tidak akan pernah pudar. Cahayanya tidak akan pernah hilang. Cahayanya terpancar pada bumi dan langit. Cahayanya memberikan harapan kepada jiwa yang berputus asa. Cahayanya menghidupkan hati yang telah lama mati. Cahayanya akan hidup sehingga yaumul qiyamah, yaitu cahaya rahmatmu ya Rasulullah, cahaya teragung. Wahai pecinta Rasulullah, jika engkau merasakan ujianmu lebih berat, ketahuilah bahawa Rasulullah yang sanggup memperjuangkan demi dirimu 1400 tahun yang lalu lebih berat ujiannya dibandingkan dengan apa yang kau hadapi sekarang. Dan jika engkau meneladani dan menghayati akhlak dan ajarannya, nescaya engkau akan menemui cahaya yang dapat memberikan harapan kepada jiwamu yang berputus asa. Siapa sangka kekasih Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu insan yang paling mulia di muka bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pernah mengalami buli. Memang tidak boleh dinafikan bahawa pada zaman sekarang ini kes buli yang berlaku semakin berleluasa dan menjadi-jadi. Kes buli ini tidak hanya berlaku dalam golongan dewasa, malah telah berlaku sejak peringkat awal sekolah, terutamanya pelajar sekolah dan institut pengajian tinggi awam. Perbuatan buli merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ianya jelas bertentangan dengan agama Islam yang begitu mementingkan kemuliaan setiap insan. Walau banyak kemudaratan, kezaliman, kejahatan yang telah dilakukan terhadap baginda oleh kaum kufar, baginda tetap tabah. Baginda masih mengekalkan budi baiknya sambil mengusap darah yang mengalir di wajahnya. Baginda merayu, memohon keampunan bagi mereka pada Allah. Ya Allah, ampunkan kaumku kerana mereka tidak tahu. Sehinggakan salah seorang sahabat datang dan berkata kepada baginda, laknat ke atas kaum kufar. Lantas baginda menjawab, aku tidak dihantar sebagai seorang yang melaknat. Sebaliknya, aku dihantar sebagai rahmat. Inilah bukti keunggulan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti dicontohi umatnya. Kama qala Allah Ta'ala di dalam surah ke-41, surah Fussilat ayat ke-34. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang kira-kira bermaksud, tolaklah yakni kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang menaruh rasa permusuhan antara kamu akan menjadi seperti sahabat karib. Ya Rasulullah, anta misbahun kullu fadlin, fama tasduru illa an daw'ika al-adwa. Engkaulah cahaya setiap kebaikan. Engkau tidak akan bersinar kecuali dengan cahayamu sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Air ni banyak. Salah. Berapa kali aku baca? Aku datang, aku sadar. Kau tahu apa cerita ni? Laki-laki tu yang aku kena caci maki, kena pukul demi memperjuangkan relation diorang lah. Jadi idola aku laki-laki ni. Itu saja. Mana tu pakai ke cerita aku? Bukan dia terpakai, tapi aku lebih suka macam cara mu puji lelaki dalam buat tu. Macam mana? Ada lagi orang yang lagi berhak, lebih layak untuk dapat pujian macam tadi tu lah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahalazim. Allah, jujur. Kenapa lah aku memuji orang lain? Sepatutnya aku puji Nabi Muhammad tadi.
Alhamdulillah. Sampai banyak orang di dunia ni Rasul tak contoh yang terbaik untuk tani, untuk jadikan ikutan tani. Ada tu arah surah Al-Ahzab ayat 26, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Dah baik udah sampai hari ni. Kami ni cerita pasal Nabi je ni. Sudah tadi kamu baca di buku tu. Ini tadi tajuknya Rasulullah. Dalam buku ini menceritakan macam mana Rasulullah tu menyampaikan dakwah Islam. Walaupun Rasulullah tu timnya akan menyampaikan dakwahnya iaitu kena hina, tidak ada terima dakwahnya, tapi ia tidak pernah putus asa. Banyak je tuan. Even Nabi sudah wafat. Baginda pun selalu kena fitnah. Benar tu, sampai ada yang mengaku dirinya Tuhan. Ada lagi yang cakap membar-barkan dalam sosial media tu Nabi tu dia benar lah. Sebenarnya kan Yan, timbul rasa kesadaran dalam diriku yang sebenarnya selama ni aku doan leka arah dunia yang semata-mata ni. Ya betul. Tadi sama-sama lihat ini sebenarnya lah. Rasulullah atau manusia seperti tani juga, so tani dapat jadikan contoh atau teladan kepada tani semua. Rasulullah bukan sahaja baik dan mulia, tapi Rasulullah mempunyai kepribadian yang sangat luar biasa. Semua keadaan Rasulullah SAW dari segi al-qiyadah, wal-hukumah, wal-harb, wal-idarah, dan dari segi seorang nabi, seorang ayah dan seorang suami, tadi dapat menjadikan Rasulullah SAW contoh ikutan tadi dalam semua keadaan. Syukran ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Rasulullah, dapatkah kami melanjutkan langkah kakimu, menelusuri jejak suri tauladanmu? Cintamu bertebaran di seluruh alam, menadarkan hati yang tenggelam. Engkaulah suria yang menyinari kelamnya hati manusia. Engkaulah purnama penerang gelapnya jiwa manusia. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hadirlah di hati kami, hati yang kian jauh bermusafir, jauh dari kenangan kasih-Mu. Ya Mustafa, andai hari ini Engkau melihat kami, pasti menitis air matamu. Maafkan kami ya Rasulullah, sungguh kami rindu padamu. Tatkala rindu mengusik kalbu sanubari, bergetar hati teringat perjuanganmu ya Nabi. Man nahnu naunaka ya Rasulullah. Ingatkah kalian ya khairul ummah, saat mana dakwah Nabi ditolak habis-habisan oleh penduduk Taif, hinggakan baginda dihina, dicerca dengan perkataan-perkataan yang sesat. Dan yang paling meluluhkan hati, saat mana baginda dilontarkan dengan batu, yang mana darah pun mengalir hingga ke capal baginda. Lalu Nabi pun beredar ke sebuah gua dan bermunajat kepada Allah. Kemudian datang dua malaikat utusan Allah kepada baginda dan berkata, Ya Rasulullah, Allah telah mengutuskan kami kepadamu jika engkau mahu untuk menghampapkan dua bukit ini kepada ahli Taif. Mulanya hati Rasulullah dan sayangnya baginda kepada umatnya. Baginda berkata, Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu kisah ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berkumpul dengan sahabat-sahabat terdekat baginda. Waktu itu sahabat baginda hairan, apakah yang dipikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah termenung di saat perkumpulan mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada sahabat-sahabat baginda, wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia di sisi Allah? Para malaikat ya Rasulullah, tentulah mereka mulia, tapi bukan itu maksudku. Para nabi ya Rasulullah, ya mereka mulia, tapi bukan itu yang aku maksudkan. Adakah kami ya Rasulullah, adakah kami sahabatmu ini yang mulia itu? Ya kalian mulia, tapi bukan itu yang aku maksudkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tunduk sambil menangis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, wahai sahabatku,
Tahukah kalian siapa yang mulia itu? Merekalah manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku. Mereka tidak pernah memandangku, tetapi mereka begitu rindu kepadaku. Merekalah umatku. Merekalah yang akan aku tunggu di hari kebangkitan kelak. Merekalah yang akan aku beri syafaat kepada mereka. Kita sebagai umat baginda, adakah rasa cinta dan rindu terhadap baginda di dalam hati kita? Renung-renungkannya. Dari dua kisah itu tadi, kita dapat melihat betapa kuatnya azam Rasulullah SAW untuk memperjuangkan dan juga mempertahankan agama Islam. Betapa besarnya pengorbanan baginda, betapa agungnya kasih sayang baginda terhadap umatnya. Malangnya, jika kita lihat umat pada masa ini, betapa hancurnya hati ini seolah-olah sebahagian umat tidak menghargai jasa junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan senang hati kita mengabaikan sunnahnya, dengan senang hati kita melupakan sirahnya, tanpa ada rasa bersalah dalam diri kita. Marilah kita bermuhasabah diri dan semarakkan lagi mahabbah kita terhadap Rasulullah dengan mengamalkan sunnahnya, dan yang paling utama adalah berselawatlah kepada baginda. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ayn. Cinta, kata Imam Syafi'i, membawa orang untuk mengikuti apapun titah sang kekasih. Cinta itu akan lebih berharga dan bererti bila ditujukan kepada Rasulullah. Kenapakah kita perlu mengenal Rasulullah? Assalamualaikum ya Ukti. Kenapa? Apa dia sini? Ada lagi muanya dari jenis. Komen sikit. Aku baru sadar lah salah kelasku. Selama ni ada aku orang kelas. Sebenarnya di dalam hidup kita ini, jika kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah, sudah tentu hati kita merasa tidak cukup dan menimbulkan hasad dengki dalam diri kita. Dengan hasad, kita seperti membenci ketetapan Allah Azza wa Jalla. So be more grateful in your life and overcome a bad change. Inshallah, you will be great. Ya ayyuhal mu'minin wal mu'minat, seperti yang kita ketahui, banyak dugaan yang Rasulullah hadapi sepanjang baginda menyampaikan dakwah. Antaranya, ajaran Nabi Muhammad ditolak. Bukan orang lain, bapa saudara baginda sendiri, Abu Lahab, antara pembantah yang paling dahsyat. Quraisy menggunakan Abu Talib agar memujuk Rasulullah menghentikan kegiatan dakwah. Namun, tidak sedikit pun mengubah pendirian Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Wahai umat Rasulullah yang dikasihi sekalian, buktinya Rasulullah merindui umatnya. Pada akhir-akhir hayat, Rasulullah dia tetap mengingati umatnya. Dan apabila malaikat maut menarik akan rohnya Rasulullah, Rasulullah tidak mengatakan, wahai malaikat, minta izin kepada Allah, ringankanlah. Akan tetapi Rasulullah redha. Tetapi dalam redha baginda mengatakan, ya Allah, jangan engkau rasakan sakitku pada masa ini kepada umatku, ya Allah. Rasulullah katakan dia rindu kepada sahabatnya, dan sahabat pun berkata, kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan, aku rindu sahabatku yang bila mana tidak pernah melihatku sekalipun, tetapi cintanya kepadaku teramat tinggi. Aku rindu kepada sahabatku yang tidak pernah melihatku walau sesaat, tetapi imannya terhadapku amat tinggi. Itulah kita semua. Ya Rasulullah, engkau menyinari hidup kami. Datangnya engkau membawa agama yang sempurna, tiada celah. Allah, save me from myself. Allah, 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 Lord, I need your help. Naik, tolong makan jam. Naik, turunkan kain.
jadikan pinggang aja. Di dunia, orang yang berakhlak baik akan disanjung tinggi, disegani oleh masyarakat. Manakala di akhirat kelak, orang yang paling dicintai dan mendapat martabat yang paling tinggi di sisi Rasulullah SAW bukanlah terdiri daripada golongan orang yang jutawan, rupawan maupun orang yang beribadah semata-mata. Tetapi Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling kucintai dan paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak adalah orang yang baik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang paling kubenci dan yang paling jauh kedudukannya dari aku adalah orang yang bercakap dusta, orang yang bercakap berlebihan dan orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu akhlak terpuji Rasulullah SAW ialah sabar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan bersedialah serta bertakwalah kepada Allah agar kamu berjaya. Surah Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman sekalian, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Itulah roda kehidupan. Kuatlah menghadapi liku-liku kehidupan. Tersinggung jatuh, itu biasa. Bangkitlah untuk meraih kemenangan. Nikmatilah buah kesabaran yang lebih manis dari segala. Bersyukurlah kerana kamu orang yang hebat untuk menghadapinya. Takkan hebat jika tak kuat, takkan besar jika tak sabar. Rencana Allah dipahami susah, pasti sebaliknya ada hikmah. Ujian itu pasti, sabar itu pilihan. Alhamdulillah live. Major type of sabr. The first one is the endurance to fulfill commands of Allah subhanahu wa ta'ala. The second one is the restraining of the prohibitions of Allah subhanahu wa ta'ala. Again, the third one, the accepting the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka. Cintamu senyaman mentari pagi seperti Coba lihat orang jogging ah. Mana? Ya tuh bah, kurus macam kayu Lydia. Macam Siaska. Siaska. Kemari bah. Oh, Siaska gitu. King school lah ni. Ikon. Chip. Jam lalang. Jam lalang. Lama dah jumpa. Aduh. Main tak? Makan. Panas. Aku belanja. Oh belanja. Oh. Bosan makan. Ucapnya aku dah bosan. Baik sudah aku belanja tu. Tak apa-apalah, tahan saja. Celia. Ada kau bercakap semata tadi. Tak sedaya kamu belanja. Okey wah. Bibun dulu saja tu. Okey. Kenapa? Dia ke hati ya, bibunan gua tadi. Itu dia tu. Oh, ada apa-apa teh biasa teh. Biasalah sama kawan kan. Benar. Benar. Ada apa-apa. Minta maaf kau mun ke aksi apa. Assalamualaikum. Daripada video tadi tu, kita ni pun sadar Syuib bercali sama kawannya tu, sama gengnya tu. Rasa Syuib kan membuatkan kawannya ketawa. Itu adalah salah. Pasal apa? Pasal Syuib melampaui batas. Ada kisah tentang Rasulullah bergurau bersama sahabat ketika makan kurma. Rasulullah SAW pernah makan kurma dengan para sahabat dan biji-bijinya diasingkan di tempat masing-masing. Sayyidina Ali kemudian tersedar bahawa beliau telah makan banyak kurma. Lalu beliau telah memindahkan sedikit demi sedikit bijinya kepada kelompok biji Rasulullah secara diam-diam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Wahai Nabi, engkau telah memakan kurma lebih banyak daripada aku. Lihatlah biji-biji kurma yang berkumpul di tempatmu." Baginda lalu tersenyum dan berkata, "Wahai Ali, kamulah yang telah memakan kurma dengan banyak. Aku memakan kurma dan masih mengasingkan bijinya."
namun engkau memakan kurma sekali dengan bijinya. Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat dan baginda kemudian tertawa dengan gurau senda baginda ketika itu. Situasi ini menunjukkan baginda tidak cepat melatah, malah akan turut serta bergurau dengan sahabat. Kesimpulannya, baginda SAW tidak bergurau perkara yang menimbulkan penipuan atau yang boleh menggurus hati manusia sekeliling. Allahu a'lam. Jika salah seorang di antara kamu yang berdoa, maka janganlah katakan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Akan tetapi, perbesarlah harapan dan bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merasa keberatan dengan apa yang diberikannya kepada hambanya. Hadis riwayat Muslim. Semasa baginda Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, siksaan kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Oleh itu, baginda membuat keputusan untuk berhijrah ke Taif. Rasulullah SAW berjumpa dengan penduduk Taif. Baginda pun mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, tetapi dakwah baginda ditolak mentah-mentah. Demi Allah, engkau tidak akan dapat keluar dari sini sampai engkau dilontarkan dengan batu, agar engkau tidak kembali ke sini lagi selama-lamanya, jerit mereka. Penduduk Taif pun dengan cepat mengumpulkan batu keras dengan jumlah yang banyak lalu melontarkannya kepada Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah. Zaid berusaha menggunakan tubuhnya untuk melindungi Rasulullah SAW, tetapi batu-batu itu datang, bak hujan deras turun dari langit. Setelah berasa aman, baginda Rasulullah SAW duduk di bawah sebuah pohon anggur dan baginda berdoa sambil menahan sakit yang mula menjala di tubuhnya. Ya Allah, kepadamu aku mengadu betapa lemahnya kekuatanku, betapa sedikitnya kemampuanku, betapa hinanya aku pada pandangan manusia. Engkaulah Tuhan orang yang lemah dan Engkaulah Tuhanku. Asalkan tiada kemurkaanmu terhadap diriku ini, aku tidak kisah untuk terus berjuang. Tetapi afiatmu lebih luas untuk aku berharap. Tiada daya maupun kekuatan melainkan denganmu. Seorang da'i tidak boleh berputus asa dalam berdakwah meskipun dihina dan diusir. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika baginda berhijrah ke Taif. Baginda tidak berputus asa untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Baginda selalu kembali kepada Allah memohon pertolongannya saat baginda menderita. Untuk mencapai kejayaan, perlulah kita menguatkan semangat, teguh menghadapi dugaan dan sentiasa menerima cabaran. Sekiranya plan A tidak berjaya, maka janganlah kita berputus asa dan berusahalah untuk membuat plan baru. Kerana kegagalan bukan bermaksud semuanya berhenti setakat sana. Bercakap mengenai cinta, sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah itu cinta? Cinta ini hakikatnya meluas. Jadi, janganlah kita terhadkan sahaja cinta antara manusia iaitu lelaki dan perempuan. Akan tetapi, cinta itu ada berbagai-bagai. Antaranya ialah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada umat Islam, kepada ahli keluarga dan sebagainya. Saya ingin menyentuh mengenai cinta teragung, iaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengenali sirahnya, insya-Allah dengan itu merupakan antara cara untuk kita menghidupkan dan menyemarakkan lagi rasa cinta dan kasih sayang kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah manusia pada hari ini. Suka sangat memetik dan memperbesarkan aib orang lain. Bukan sahaja itu, malah kadang kita ingin mereka cerita bohong dan menyebarkannya. Hanya sekadar untuk menjadikannya sebagai buah percakapan. Tanpa kita sedari, mungkin kita pernah melakukan sedemikian. Ia sesuatu yang kita perlu renungkan, muhasabah diri agar kita tidak terikut perangai kaum Quraisy yang suka sangat menyakiti perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada zaman sekarang. Jika seorang pendakwah sedang berceramah di hadapan khalayak orang ramai, terdapat sebilangan orang yang mempersendahkan apa yang dipercakapkan oleh pendakwah tersebut. Lebih-lebih lagi, ada yang sanggup mencaci maki ataupun membuat cerita dan mereka cerita tentang si pendakwah tersebut, dan mereka sanggup membuka aib si pendakwah tersebut. Oleh itu, apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang pendakwah ialah harus sentiasa bersabar seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun khairan wa sayaudu al-khair laka. Lakukanlah kebaikan dan insya-Allah kebaikan akan kembali kepada kamu. Dengan itu, teruskanlah perjuangan kita dalam menjadi seorang pendakwah dan beristiqamah dalam menzahirkan cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika aku kumpulkan semua hati dan rasa cinta di dalam satu tangan dan hati Rasulullah berada di tangan sebelah, sungguh cinta manusia apabila disatukan tidak melebihi cinta Rasulullah terhadap umatnya. Itulah cinta teragung. Marsha. Tidak apa-apa, hanya balikan pertanyaan. Saat dari kita mau cek sedih, kita kau kawan ni. Sebenarnya kan, aku ni berdakwah melalui Instagram yang ni ramai orang lain kecam aku, ramai orang pandang rendah arah dakwah ni, padahal niatku berdakwah ni baik wah, niat kerana Allah, supaya orang itu dapat ambil pengajaran dakwah dari apa yang aku sampaikan ni. Sebenarnya lama belum sudah benda ni terjadi, kayaknya itu tu tujuanku kemarin untuk tenangkan diri. Nah, cakap ada jumpa satu video pasal tazkirah perjuangan Nabi berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin yang dirahmati Allah, sifat sabar dan tabah dalam menghadapi ujian amatlah penting di dalam diri kita, kerana dengan sifat tersebut kita akan reda terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah antara rasul yang digelar sebagai ulul azmi, yaitu rasul yang memiliki keteguhan hati, kerana merekalah yang paling banyak mengalami penderitaan dan ujian sepanjang mereka menyampaikan dakwah. Jika kita ingin menyusuri kembali bagaimana perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu, mungkin kita akan melihat suatu hal yang sangat menyakitkan pada awal-awal perjuangannya, di mana dakwah Rasulullah telah dibantah keras oleh setiap kaum Quraisy. Bahkan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terancam. Ada juga yang berani memberikan imbalan yang begitu besar kalau dapat menghentikan dakwah Rasulullah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwahnya? Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti. Di dalam surah Az-Zumar ayat 10, tafsirannya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar sahaja akan disempurnakan pahala mereka. Demikianlah, semoga apa yang ditelandankan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ambil ibrahnya, kita ambil pengajaran, dan kita jadikan sebagai pedoman kita di dalam kehidupan seharian. Semua yang terjadi, jika
Waalaikumsalam. Hindi na kamu sembahyang Jumat kah? Tidak. Mingguan ni kami stay na di sini. Kenapa? Kami yang lipak je nak. Minggu depan ada juga lagi hari Jumat. Minggu depanlah kami sembahyang. Astagfirullah. Sembahyang Jumat ni fardu ain juga. Tidak kamu dapat dosa kah? Astagfirullah. Astagfirullah. Tengah hari kan, kita mengajuk ke dosa saja. Dia datang orang kami, kan kami itu biasa kami lama orang. Sudah tu Ustaz ni macam sebentar lah suruhnya kami sembahyang apa ini. Kami marah dia, kami suruh lari. Dari bandara kami. Tak pokoknya ni Ustaz nanti. Usul yang hidup orang tu. Assalamualaikum. Mau mana? Yang mana? Oh, mana? Apa saya menjawab orang? Kau minum apa? Nanti dia. Oh, nak? Ada udah ke? Ya, kalau kamu kan minum, kamu ambil dulu sih. Duduk. Pegang kanan. Baca bismillah. Kamu mau? Oh, cuma tu. Nggak ada, benar cakapnya tu, nggak ada percaya. Kenapa hatiku gelisahan ya? Tadi tengah hari, karena ceramahi Joko. Hanya Joster, karena tagur Joko lagi. Macam semua yang ku buat ini salah lah. Lihat YouTube boleh pasal video dakwah supaya membaiki diriku. Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaklah minum dengan tangan kanannya. Kerana syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim. Para penonton hadirin dan hadirat sekalian, mendakwah yang hak merupakan kewajipan bagi setiap pribadi Muslim dari Rabbnya, terutamanya kepada yang memiliki kemampuan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ben? Yes. Kenapa ni? Okey Bapak. Ada. Hatiku ini gelisah Mas. Apa ya tak? Misalnya aku ini jahat-jahat jangan. Arahmu pun aku jahat. Tapi aku anda tahu. Kenapa tu? Dia tahu aku kan jadi orang baik lagi macam kau. Alhamdulillah. Hanya aku akan tolong kau lah. Mama kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat resah mikirkan umat baginda. Itu kita semua. Kebimbangan terhadap umat baginda menjadi satu bukti kasih sayang Nabi terhadap kita semua. Abu Hurairah ada bercerita, suatu hari tatkala Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat baginda berkata, aku sangat rindu dan ingin bertemu dengan para ikhwan, yakni saudara-saudaraku. Abu Bakar yang turut serta pada waktu itu berkata, wahai utusan Allah, bukankah kami semua adalah saudara-saudaramu? Rasulullah bersabda, kamu adalah sahabat-sahabatku, adapun saudara-saudara yakni ikhwanku adalah mereka yang belum pernah melihat aku, tetap mereka mencintai aku melebihi cinta mereka terhadap anak-anak dan orang tua mereka. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku bimbangkan menimpa kamu, tetapi yang aku resahkan terhadap kamu adalah seandainya dunia dibentangkan untuk kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah telah mewasiatkan kepada kita, yakni umatnya, aku tinggalkan untuk kamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh pada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnahku. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Muhammad SAW telah pun bersabda, sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, dia akan mengujinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Janganlah kita menganggap ujian sebagai satu bebanan dalam hidup ini. Ujian adalah untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Ujian adalah untuk menguatkan.
bukan melemahkan. Lagi pula apalah ujian kita pada masa kini jika dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Sesungguhnya para nabi dan orang soleh, mereka lebih bangga dengan ujian yang diderita mereka melebihi kita yang gembira ketika mendapat rezeki. Itulah nukilan kisah tentang betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW. Apa dia ni? Okay. Light up the sky. I just look at looking now, looking. Apa suara? Aku tahu lagu ni. Tak tahu. Tak tahu, ketinggalan. Dia ni buat kerja. Dan kali lihat tu ni social media ni. Ni namanya Blackpink. Macam sebut? Blackpink. Kali pink, Blackpink. Pink. Kau tahu, diorang ni hebat wah. Diorang ni sebenarnya grup dari Korea. Tapi diorang berjaya sampai ke US. Kalau kamu tahu, diorang ni first girl group yang perform di apa ni? Coachella. Hebat kan? Man. Jangan dengar ni. Duduk tadi ni. Yang ni ada dosa aja lagu. Duduk bukan duduk. How you like that? Kita tahu tinggal di zaman batu ni. Blackpink. Ngapain dia Blackpink? Ngapa dia pakai English? Ngapain dia pakai bahasa Korea? Ya supaya international. Kita kamu dua mesti ikut bahasa social media ni. Ikut trend masa ni. Tahu Pak. Dia ada affiliate ni. Apa? Nah, ini nah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق. Riwayat hadis Muslim. Wahai orang muda yang di luar sana yang sedang lalai dan terleka dengan duniawi, janganlah kamu membuat perkara yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Tanamkanlah kecintaanmu terhadap Rasulullah SAW di dalam untuk memperjuangkan agama Allah di jalan Allah. InsyaAllah jika kita berbuat sedemikian, kita akan mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Amin. Nasal pelangku. Tak apa-apa. Nah, kalau boleh, jangan kau lontakskan benda-benda sebenarnya ni. Jadikan Tuan Nabi itu sebagai idola kami. Betul. Dah apa tu Ban? Manusia lalai, lupa tenangnya sifat manusia. Tenang itu gunanya kami ni untuk menasihati kau. Sama-samalah tadi nasihati, mau sama diri apa. Kita ni Ban, apa yang sudah cakap betul. Jadikan Rasulullah SAW untuk role model, idola dan inspirasi kita ni. InsyaAllah cinta Nabi syurga